Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan sekalian, selamat pagi semua. Hai, selamat pagi. Boleh tak satu dua orang balas salam saya? Boleh tak? Saya nak tahu ada tak orang tengok saya malam ni? Ada tak? Cuba unmute. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nak tanya dulu, suara saya clear tak? Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita dekat Tonwau sentiasa pagi, sebab kalau malam nanti tidur je jadinya. Okay, alright. Saya nak tanya, boleh cakap dekat chat. Saya punya suara jelas ke semua? Semua dengar ke? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih yang baru masuk tu. Okay, saya bagi dalam 1 atau 2 minit lagi, kita tunggu rakan-rakan lain. Okey, kalau ada yang punya prospek, ada kawan-kawan, sharekan je link ni. Okey, sharekan je link ni dekat diorang, sebab malam ni saya nak sharing sedikit. Okey, apa yang saya dapat dari Tonwau ni. Okey, malam ni kita lebih kepada bakar semangat rakan-rakan, kita bagi tunjuk apa kehebatan SIM card Tonwau ni. Okey, saya bagi 2 minit, saya bagi 1 minit lagi tinggal. Boleh ajak rakan-rakan lain. Okey, ada yang rakan-rakan yang anda susah nak terangkan ataupun dia jauh sangat. Okey, sharekan link ni. Boleh terus. Mereka akan join terus. Okey. Alright, saya bagi 1 minit lagi. Boleh ajak rakan-rakan. Kita kasih penuh ruangan malam ni, Zoom malam ni. Okey. Alright. Okey, sebelum saya bermula, saya nak terangkan sedikitlah tentang kita punya rules malam ni. Okey, kalau ada soalan, kamu boleh unmute dan tanya dengan saya. Kalau terlalu ramai sangat, nanti kita akan stopkan soalan tu. Kita akan sambung dekat hujung perkongsian saya pada malam ni. Okey, boleh? Okey, saya akan mulakanlah sebab dah ramai juga ni. Dah ada 51 orang. Alhamdulillah, terima kasih luangkan masa malam ni. Okey, saya akan cuba yang terbaik untuk sharing tentang kehebatan SIM card Tonwau ni. Okey, kita ke arah kebebasan kewangan, insya-Allah. Alright. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Seperti yang dijanjikan, HQ telah beri kepercayaan kepada saya untuk kondak sesi akademika Tonwau malam ni dengan tajuk ke arah kebebasan kewangan. Okey. Siapa saya? Okey, saya adalah Sulaiman bin Ismail. Okey, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Okey, dari sekolah lagi saya digelar ataupun dipanggil, panggilan saya Slay lah. Okey, Slay nama panggilan saya. So, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah dan dulu saya bertugas di Semenanjung lah sebelum saya resign. Itu saya akan terangkan sedikit. Okey, saya berkecimpung dengan Tonwau berapa lama? Sekejap lagi juga saya akan terangkan. Saya cerita dulu sedikit mengenai diri saya. Okey, apa yang saya dapat daripada Tonwau? Alhamdulillah, saya ada sedikitlah pengiktirafan daripada Tonwau. Saya ada dapat beberapa anugerah daripada Tonwau sejak saya join 2012 lagi. Alhamdulillah, so saya rasa saya bolehlah, saya ada kelayakan untuk berkongsi sedikit tips-tips mengenai SIM card Tonwau ni. Kita nak ke arah kebebasan kewangan. Betul-betul? Semua orang kerja nak cari duit, betul? Semua orang bisnes nak cari duit, betul? Semua orang buat pelaburan nak cari duit, betul kan? Semua kita nak cari duit untuk sara hidup kita, sara keluarga kita. Alright. Tentang diri saya. Saya juga selalu buat preview dekat kawasan saya, dekat Cece dan Keningau, Tambunan, dan kalau ada jemputan dekat tempat-tempat lain, saya rasa mungkin rakan-rakan lain pun pernah tengok saya juga buat preview ataupun kondak tour bersama HQ. Okey, saya pernah bersama-sama dengan HQ. So dekat Tonwau ni, alhamdulillah ilmu saya adalah sedikit, tak banyak sangat, dan knowledge saya tentang Tonwau ni memang dah orang cakap dah banyak jugalah. So insya-Allah saya akan bantu anda malam ni. Kalau ada keraguan ataupun ada pertanyaan, ada yang was-was, boleh bertanya dengan saya nanti. InsyaAllah saya akan bantu. Kalau saya tidak dapat jawab, ada juga tim-tim
di belakang saya yang akan bantu saya untuk menjawab soalan-soalan ini. Okey. Siapa yang harus buat dan wajib buat bisnes SIM kad Tuan Wow ni? Siapa dia? Ramai orang cakap suri rumah, student, orang yang tak ada kerja. Okey, tapi jawapan saya satu saja. Siapa yang harus dan wajib buat bisnes SIM kad Tuan Wow? Tahu tak siapa? Jawapan dia tidak lain tidak bukan ialah kepada sesiapa sahaja yang nak cari duit. Simple jawapan dia. Siapa yang nak cari duit, dialah yang harus dan wajib untuk buat bisnes SIM kad Tuan Wow. Okey? Okey, dekat luar sana macam saya sebut tadi, kita kerja sebab nak cari duit, kita buat bisnes nak cari duit, kita buat pelaburan nak cari duit. Gunakan juga SIM kad ni untuk buat duit. So, tak ada orang cakap yang wajib buat ni suri rumah aja, orang lain tak perlu buat. Salah. Yang nak cari duit buat bisnes Tuan Wow ni orang yang tak ada kerja pun salah. Masa saya buat, saya sedang bekerja. Okey, ada juga orang yang buat bisnes tapi buat bisnes SIM kad Tuan Wow juga. Kenapa? Sebab dia tak akan lawan tau, dia tak akan kacau bisnes yang sedia ada. Yang tu saya akan terangkan lagi sedikit masa lagi dekat ujung-ujung yang tu. Okey, jadi jawapan siapa yang harus dan wajib buat SIM kad Tuan Wow ni, jawapan saya satu je. Siapa nak cari duit? Siapa nak duit? Tak ada orang dekat dunia ni tak nak duit. Sebab duit kita gunakan untuk hidup. Okey, saya tak cakap duit ni untuk kaya ke apa semata. Kita nak gunakan duit untuk hidup, nak beli beras, nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar elektrik, api, semua tu kita perlukan duit. Tipulah orang kalau dia tak nak duit. Betul tak? Kita kena cari duit untuk hidup. Nak hidup yang selesa, cari duit lebih. Cari duit yang lagi banyak. Dapat duit lagi banyak, lagi anda berguna. Anda boleh sumbangkan zakat, anda boleh bayar teks, anda boleh bantu orang lain. Kita ada duit, kita boleh bantu orang lain. Okay, terutamanya Islam. Islam tak halang anda jadi kaya. Boleh jadi kaya. Harus jadi kaya sebab kita nak bantu orang. Keluarkan zakat, kita bantu orang. Jadi harus. Hukum dia harus untuk jadi kaya. Okey. Apa itu SIM kad Tuan Wow? Okey. Bagi yang tak pernah dengar SIM kad Tuan Wow ni. Okey. SIM kad Tuan Wow ni. Alamak, saya tak ada. Saya tak keluarkan SIM kad. Ada dekat tu almari. Okey. SIM kad Tuan Wow ni dia sama saja dekat SIM kad di luar sana. Maxis, Digi, Celcom, semua tu sama aja. Okey. Cuma antara kelebihan di SIM kad Tuan Wow ni, apa dia? Okey, ini kelebihan dia. Okey, kelebihan di SIM kad Tuan Wow. Yang pertama, dia beri anda peluang untuk berniaga. Okey, anda guna SIM kad lain, hampir tak ada peluang untuk berniaga. Okey, saya guna SIM kad M sebelum ni, dia tak ada bagi saya peluang untuk berniaga. Bila tak ada bagi peluang untuk berniaga, maksudnya saya tiada sumber pendapatan daripada SIM kad tersebut. Okay, dia just macam biasa sajalah, SIM kad tu just untuk call, SMS, WhatsApp ataupun online. Okay, so SIM kad Tuan Wow ni dia bagi anda peluang untuk berniaga. Anda nak buat tak nak buat je. Tapi kalau anda nak cari duit, saya sarankan, saya sangat-sangat sarankan guna SIM kad ni untuk berniaga. Okay, bila anda berniaga, pastinya insya-Allah kita akan dapat pendapatan. Okey. Pendapatan ni anda boleh jadikan dia pendapatan tambahan. Kalau anda sedang bekerja, jadikan bisnes Tuan Wow ni sampingan. Okey. Jadi gaji anda dapat, pendapatan tambahan pun anda dapat daripada SIM kad Tuan Wow ni. Okey. Apa lagi SIM kad Tuan Wow ni tawarkan? Kalau anda dah ada pendapatan tambahan, selama ni kerja gaji macam tu boleh hidup. Bila kerja lepas tu tambah lagi dengan perniagaan SIM kad Tuan Wow, anda akan dapat duit lebih. Duit lebih tu mungkin anda boleh simpan sebagai tabung kecemasan. Betul-betul? Okey, bila dah ada tabung kecemasan, sebab apa perlu tabung kecemasan? Sebab musibah itu datang tanpa miss call. Betul tak? Musibah datang tanpa kabar. Musibah tak call dulu. Saya nak datang, banjir. Rumah nak banjir. Okey, air call. Okey, siap sedia, banjir nak datang ni. Musibah tak akan call dulu. Kemalangan, musibah tak akan, malang tak berbau. So, bila masa kita perlukan tabung kecemasan, masa inilah bila kita dilanda musibah.
So, dengan harapan daripada pendapatan daripada SIM card Tuan Wow tu boleh jadi tabung kecemasan untuk ahlinya yang buat bisnes ni. Okey, apalagi dan inilah nikmat yang paling besar sekali bila gunakan SIM card Tuan Wow. Apa dia? Kebebasan kewangan. Apa dia maksud kebebasan kewangan, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, alhamdulillah yang ni saya sangat bersyukur saya dah rasa benda ni. Okey, kebebasan kewangan bagi saya bukannya kita ada segala-galanya, bukan. Bagi saya kebebasan kewangan ni ialah apa yang kita mau beli tu kita mampu. Okey, apa yang tidak payah jauh lah. Sebelum saya buat bisnes Tuan Wow, okey, masa saya makan gaji, saya tak cakap makan gaji tu salah. Tak. Dari makan gaji itulah saya boleh hidup dan saya jumpa dengan bisnes Tuan Wow ni. Okey, perasan tak? Selalu kita pergi beli barang, tak payah jauh, barang dapur. Apa benda yang kita akan buat bila kita ambil barang tu? Selalunya apa benda yang kita akan buat? Contoh, okey, saya nak beli sardin. Saya ambil sardin, apa yang anda akan tengok dulu? Betul, jawapannya adalah harga. Apa saja barang yang kita nak pergi beli, kita ambil barang tu, kita akan tengok harga dulu. Kalau tak ambil pun kita tengok tag dekat barang tu. Berapa harga barang tu? Betul tak betul? Okey. Soal expired, tak expired tu nombor 2 ditengok. Benda pertama kalau kita nak masuk shopping mall atau apa-apa tempat, apa yang jauh lah, keperluan lah dulu. Tengok nak beli beras, kita akan tengok harga dulu. Ramai, bukan anda saja, saya juga dahulu. Sekarang pun saya akan tengok harga juga benda-benda yang saya rasa lah. Tapi kebanyakan benda yang saya nak kadang-kadang, bila anda nak tahu anda ni kebebasan kewangan tu anda dah miliki atau tidak, ambil barang, letak troli. Ambil barang, letak troli. Anda dah tak tengok dah harga tu. Bila anda dah tak tengok dah harga tu, sebab benda tu anda perlu, okay, beras, sardin, contohnya, gula, ambil letak, tanya. Anda dah mencapai kebebasan kewangan. Okay? Kalau anda masih ambil barang, tengok harga, tengok berapa duit dekat poket, itu maksudnya anda perlu usaha kuat untuk capai kebebasan kewangan. Okay, yang ni saya akan terangkan lagi. Okay, panjang lagi slide saya, tak panjang sangat pun, ada dalam 2 jam lah. Tak adalah. Okay, yang ni saya akan elaborate lagi. Okay, ini adalah 4. Ini adalah 4, iaitu SIM card Tuan Wow beri anda peluang perniagaan. Dari perniagaan anda boleh dapat dana pendapatan. Dari pendapatan tu anda boleh kumpul jadi tabung kecemasan. Bukan saja tabung kecemasan, nanti macam-macam anda boleh dapat sehingga kebebasan kewangan. Yang ni saya dah rasa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Jadi saya sangat berbesar hati untuk share dengan rakan-rakan di luar sana, sama ada yang belum menyertai perniagaan ini ataupun yang sedang menjalankan perniagaan ini. Buatlah betul-betul. Okey. Cerita saya dekat Tuan Wow, ataupun dahulu dipanggil, saya ahli daripada Tuan Excel. Okey, saya daftar pada 16 Julai 2012. Jam 9.47 malam. Okey, saya ingat lagi, waktu ni saya balik kampung. Saya dari KL, saya bertugas di KL, saya bertugas di Sentul. Okey, saya sebagai penjawat awam, masa tu saya balik kampung dan abang saya ajak saya buat bisnes ni. Dia cakap, okey, jumpa kawan. So, abang saya pun tak pandai terangkan, dia suruh jumpa kawan saya, nama dia Hamka. Okey, Hamka Marsalin adalah leader kami masa tu. Okey. Dia cakap, okey, jumpa Hamka, kami adalah kawan lepak sama-sama. Okey, kawan nakal sama-sama. Okey, so dia cakap jumpa Hamka yang akan tolong terangkan. Okey, Hamka terangkan tungtang. Saya masuk telinga sini, keluar telinga sini. Apa benda pun saya tak faham sebenarnya. Yalah, saya penjawat awam. Apa barang tengok bisnes macam ni. Jadi dia tanya, okey, mau join ke tidak? Sebab abang saya yang bawa join. Saya cakap, okey, saya join. Saya daftar dengan abang saya. Saya tanya, modal berapa? Okey, masa tu modal dia RM80. Masa kami dululah. Okey, sekarang modal sangat jauh berbeza, sangat murah. So, saya daftar dan saya balik KL semua. Masa balik KL tu, dekat office, baru saya nak buka website tu. Saya buka website daripada Sifu Mazlan Abbas, tonexcel.biz. Saya tengok, baca website tu. Kebetulan masa saya baca tu, kawan saya sebelah meja, datang meja saya, baca bersama.
Sama-sama baca tuh, tiba-tiba kawan saya cakap dia nak join. Dia cakap macam best lah bisnes ini, saya nak join. Saya pun terkejut. Saya tak terangkan apa lagi dengan dia. Saya sendiri pun tak paham. Dia baca, saya baca, tiba-tiba dia cakap dia nak join. Terus terdetik dalam hati saya, best juga bisnes nih. Saya tak terang apa lagi, dia nak join dah. So, dia daftar. Jadi, bulan Julai itu, saya dapat daftar 4 orang sahaja. Bila daftar 4 orang, komision saya pada bulan pertama, seperti yang Anda lihat di skrin Anda sekarang, sangat banyak, RM7.20. Oh, syukur Alhamdulillah. RM7.20 ini boleh makan bakso tau. Dekat bawah office saya tuh boleh makan mihun sup pun boleh ini, RM7.20. Kalau yang merokok, merokok tak boleh beli lagi nih. Kalau rokok illegal boleh. Jangan cerita rokok. So bulan pertama saya dapat RM7.20. Saya cakap, wow, best juga bisnes nih. Macam tu je dapat RM7.20. Saya tak buat lagi tahu. Saya just share je dengan kawan. Tengok bisnes ni, diorang belajar. Jadi bulan kedua tu saya try lagi buat macam tu. Alhamdulillah, bulan kedua dapat RM8. Lepas tu saya mula rasa seronok, saya share lagi, saya tak buat lagi yang orang cakap yang serius tahu. Saya masih main-main. Bulan ketiga 100, bulan keempat dia turun RM3. Lepas tu bulan ke berapa dah? 5. Tiba-tiba pum, setahun kemudian saya dapat RM1.300. Masa tu saya dah berfikir ya, best juga bisnes ni. Tengok modal dia daripada RM80 setiap bulan dapat komision. Komision tu bukan terkumpul tahu. RM7 tu komision Julai aja. RM8 tu Ogos aja. Bukannya yang terkumpul. Dia setiap bulan dia dapat komision. Kenapa setiap bulan? Sebab setiap bulan orang akan bayar top up. Inilah kunci kehebatan di SIM card Tonwow. Dia tak akan putus kecuali expired. Tengok komision saya, dia naik sampai satu masa, sampai satu masa saya balik daripada umrah, Yang ni umrah pun, kalau Anda nak tahu, sebelum tu sebelum saya pergi jauh perkongsian saya malam ni, saya nak mohon ampun, mohon maaf, Apa yang saya share ni saya bukan maksud untuk menunjuk-nunjuk, orang bilang riak. Tidak, nauzubillah. Sebab orang cakap sembang kosong apa semua macam tu kan. Kadang-kadang kita perlu bagi bukti. So malam ni saya nak tunjukkan kepada anda sekeping SIM card ni apa yang dia boleh bagi kepada anda. Bukan kepada anda saja, kepada seluruh keluarga besar anda. So saya nak tunjukkan kepada anda bukti daripada saya sendiri. Sebenarnya banyak lagi bukti yang hebat-hebat di luar sana. Kalau anda cakap, alah ini gambar apa semua boleh edit, boleh copy mana-mana, itu mungkin anda tak percaya dengan saya. Anda boleh Google, Anda boleh tengok YouTube ataupun cari leader-leader setempat yang dekat dengan anda, tengok betul ke tidak SIM card Tonwow boleh bagi hasil macam ni. Tuan-tuan, seperti yang saya terangkan tadi, komision saya bila naik pelan-pelan naik. Sampai satu masa saya pergi umrah, saya dah mula berfikir. Saya berdoa banyak-banyak dengan Allah, saya minta petunjuk, adakah patut untuk saya resign daripada kerja? Sebab sebelum tu saya dah berfikir masak-masak macam mana, sebab saya dah dalam sektor awam, penjawat awam. Bukan senang tau nak masuk penjawat awam. Yang best dia penjawat awam ni apa dia? Tak lain tak bukan senang dapat loan. Nak buat dulu rumah, nak buat dulu kereta. Sangat senang tau bila dapat kerja government ni. Lagi-lagi kalau gaji naik, pandailah tu borang-borang daripada bank-bank suruh tambah loan. Itu yang best dengan kerja government. Bukan itu saja. Kerja saya pada masa itu adalah di agensi yang tidak ada kebangsaan. Kerja saya adalah tukang tangkap. Kalau saya balik orang semua, tengok tu, Slay dah balik dari kampung. Awet-awet yang dulu tak pernah tengok, semandak Sabah yang tak perlu, tak pandang saya sebelah mata pun pandai pandang saya. Hai, baru balik. Tengok kalau kerja government. Sebab apa? Boleh buat loan. Orang suka kerja. Orang suka ada boyfriend, ada laki kerja government. Itu selingan saja ya. So saya berfikir panjang-panjang. Setiap kali flight,
Oke, balik kampung saya akan fikir masak-masak sebab saya adalah satu-satunya anak ataupun dalam keluarga kami ini yang kerja dengan government. Oke, tahu tak raut muka wajah ibu saya bila saya dapat kerja government ni, satu kampung tu tahu, kalau boleh satu dunia dia mau bagi tahu dia bangga anak dia dapat kerja government. So bila saya terfikir, alah ibu saya apalah perasaan dia kalau saya resign daripada kerja saya ni. Lagipun kerja saya tu dia ala-ala polis lah. So kami memang pakai gari, kami naik mahkamah, tangkap penaiki jadah semua. Oke, sekarang ada pistol sudah. Masa saya hari itu tidak ada pistol lagi lah. Oke, jadi saya berfikir macam mana dengan perasaan ibu saya. Tapi bila saya fikir lagi, akhirnya saya bulatkan tekad, saya hantar surat peletakan jawatan. Oke, saya letak jawatan pada 2015. Yang ni bermulanya saya nak letak jawatan ni semasa anak saya nak dilahirkan. Isteri saya mau bersalin, 3 hari sebelum tu saya dah balik. Saya cuti tanpa gaji, saya habiskan cuti perkhidmatan saya, baru saya resign. Sedih tahu, sedih, sangat-sangat sedih sebab kerja ini saya sangat-sangat suka. Oke, saya sangat-sangat suka kerja yang ada aksi, dia macam-macam lah, 1001 macam juga kerja dekat ni. Walaupun dia penat, memang sangat letih, tapi saya sangat suka dan sayang kerja ni. Itulah, kita nak sesuatu, kita kena lepaskan sesuatu. Saya tak boleh nak run dua-dua. So, saya bertugas di Semenanjung, isteri di Sabah, keluarga semua di Sabah. Saya ada duit banyak pun di Semenanjung, tapi jiwa saya kosong sebab keluarga semua di Sabah. Jadi saya bulatkan tekad, saya nak resign. So saya hantar letak jawatan dan letakan jawatan saya itu telah diterima. Satu je pikiran saya sebelum saya resign. Kalau tiba-tiba SIM card, bisnes SIM card ni mati. Sebab semua orang akan fikir benda tu. Kalau bisnes ni mati, kau macam mana? Kau boleh hidup tak kalau bisnes ni mati? Sebab selalu buat bisnes apa pun orang tanya, alah tak lama lah bisnes ni. Ini bisnes boleh mati kah? Ini bisnes boleh bankrupt kah? Ini bisnes macam mana akan datang? 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Saya berfikir, kalaulah saya resign, tiba-tiba bisnes ni, company ni lingkup, macam mana dengan saya? Sebelum tu saya akan, saya share lagi. Sebelum saya resign tu, masa saya hantar surat tu, komisen saya sudah mencecah RM17,000 sebulan. Sebulan, okey? Masa saya hantar surat resign tu. Saya habiskan dulu cuti saya sebab saya bertugas 6 tahun, saya dapat cuti 6 bulan dan cuti ganti saya ada 3 bulan termasuk dengan cuti rehat. So saya ada 9 bulan. Okey? 9 bulan untuk saya tempoh sebelum saya resign. Masa saya hantar surat tu, saya punya komisen RM17,000 sebulan. Dan masa saya resign betul-betul tu, komisen saya pada 2015, 11 Februari, bulan Februari, sudah cecah RM33,000 sebulan. Oke tuan-tuan, bayangkan bulan pertama saya punya komisen tadi RM7.20. Masa saya nak resign, saya sudah ada komisen RM33,000 sebulan. Sampai sekarang saya masih kadang-kadang tak percaya. Betul kalau saya punya komisen macam tu. Oke, saya tak heran dah sebab sehingga kini alhamdulillah komisen saya masih maintain 5 angka. Saya sangat bersyukur. Inilah kehebatan SIM card Tuan Wow. Saya akan cerita lagi dengan anda banding dengan bisnes-bisnes lain. So macam saya cakap tadi, sebelum saya resign tu saya berfikir, betulkah, perlukah saya resign? Apa jadi kalau bisnes ini mati, bisnes ini melingkup? Apa jadi dekat saya? Oke, bila saya dapat income setiap bulan macam ni, alhamdulillah, benda pertama yang saya beli ialah tanah. Saya beli tanah 10 ekar sebab kami keluarga petani. Kami bercucuk tanam sayur, tanam cili, itulah kami jual. Oke, keluarga saya keluarga petani. Jadi benda pertama saya beli adalah tanah. Oke, 10 ekar saya beli cash. 100% guna SIM card daripada Tuan Wow. Oke, 5 angka setiap bulan tu saya kumpul beberapa bulan. Saya beli tanah 10 ekar. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sekali lagi saya share, saya bukan nak riak, saya bukan nak sombong.
nak tayang-tayang apa yang ada, saya nak bagi Anda tengok sekeping SIM card ni sejauh mana dia boleh bawa Anda. Okey, saya buktikan dengan yang pertama, aset pertama, harta pertama yang saya beli adalah tanah. Okey, tanah inilah kami buat rumah dan di sinilah kami bercucuk tanam. Alhamdulillah sehingga sekarang. Okey, di tanah ni durian berbunga dah, baru nak belajar berbuah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Okey, rambutan, avokado, cili, semua pisang, semua ada dekat sini. Keluarga saya keluarga petani. Jadi saya sangat bersyukur bila saya dah berikan sebidang tanah untuk dikerjakan. Sebelum ni kami menyewa. Okey, kami menyewa. Kalau tuan tanah halau kami, kemana kami nak pergi? Takkan nak tinggal di bawah jambatan. Bila kami dia halau daripada tuan tanah, kami nak bercucuk tanam di mana? Tak ada tempat. Nak sewa tempat lain, harga makin lama makin naik harga sewa. So, bila ada tanah ni, alhamdulillah sampai sekarang masih digunakan dan sangat mendatangkan hasil buat keluarga saya. So, tanah tak perlu sewa, hasil kami tanam dan kami jual sendiri menggunakan kereta. Kereta ni pun menggunakan slip gaji. Ini kunci yang ramai orang tak tahu. Okey, di Tun Wow Anda ada slip gaji. Pernah dengar slip gaji di Tun Wow? Mesti ramai yang tak tahu ni. Betul, ada slip gaji. Saya tak tipu, ada slip gaji di Tun Wow ni. Ramai yang tak tahu kan? Ni saya nak ajar malam ni, saya nak share malam ni. Sebab tak ramai orang tanya saya benda ni. Okey, saya share lah. Slip gaji di Tun Wow, Anda masuk di bahagian Anda punya website tu, pergi bahagian insentif. Nampak tak setiap bulan punya pendapatan tu? Itulah slip gaji Anda. Okey, macam mana caranya? Anda screenshot, Anda print out statement bank Anda yang tempat application tu masuk, submit dekat bank. Okey, saya bukan ajar buat hutang jahat ya. Kalau Anda perlu Anda buat. Okey, Anda tulis kerja sebagai salesman. Okey, Anda adalah juru jual. Ada sudah nak bertanya. Okey, sebab ramai orang akan bertanya benda ni. Okey, silakan. Satu soalan Okey, silakan. Apa soalan tu? iPhone. Okey, boleh unmute. Apa soalan nak ditanya? iPhone ada soalan? iPhone. Raise hand tu nak tanya ke? Tidak. Okey, tak apa kalau tak nak tanya. Okey, saya sambung semula. Okey. Dekat insentif tu Anda boleh print out. Anda print yang tu, print juga statement bank dan hantar submit loan. Okey, nak loan kereta boleh, nak loan rumah nanti saya tunjuk lagi loan rumah. Okey, tulis Anda sebagai salesman, kerja di Tun Wow, tulis nama company, nanti company akan call HQ untuk kepastian betul atau tidak. So, dapatlah beli kereta. So, sebelum saya resign, ini antara aset yang saya sudah beli. So, dalam fikiran saya, masa tu kalau Tun Wow ni, Tun Excel pada masa tu pun, kalau bisnes lingkup, bisnes bankrupt, sebab itu fikiran orang sentiasa buat fikir benda tu kalau buat bisnes. So, saya pun fikir juga. Saya tak nak belakang hari saya menyesal resign daripada penjawat awam. So, saya beli tanah, saya beli kereta. Dalam fikiran saya, kalaulah bisnes ni lingkup, saya boleh hidup ke tidak? Jawapannya, alhamdulillah saya bilang boleh hidup. Sebab saya ada kenderaan untuk pergi jual hasil tanaman kami. Saya ada tanah, saya ada tanaman-tanaman. Kami pun memang petani, memang sudah biasa hidup bertani. Ada hasil, sebelum ni orang tengah yang ambil murah, dia pergi jual mahal. So, bila saya beli kereta ni, saya beli kereta Vigo ya. Saya beli kereta Vigo ni dengan harapan, dengan tujuan, saya nak pergi jualan dari kebun ni, jual sendiri. Bila jual sendiri, insya-Allah keuntungan lebih banyak. Sebab kami tidak guna orang tengah lagi. So, saya cakap, apa-apa jadi dengan bisnes ni, saya sudah ada backup. Hidup, insya-Allah boleh hidup. Okey, mau makan insya-Allah boleh makan. Okey, tidak boleh beli ayam, dekat kebun tu ada pisang, ada ubi kayu, boleh makan. Saya memang biasa, saya memang sudah pernah hidup menderita, memang biasa hidup menderita. Jadi apa-apa jadi dengan bisnes ni, saya boleh balik kepada
hidup saya yang lama boleh makan apa yang ada. So saya bulatkan tekad, resign. Itulah yang saya sediakan sebelum saya resign. Alhamdulillah, sehingga hari ini perniagaan SIM card Tuan Wow masih berjalan dan sentiasa masih kukuh. Entah-entah saya mati dulu daripada company. Selalu orang pikir macam tu je. Company ini boleh hidup panjang tak? Boleh lama tak company ini? Selalu orang akan fikir macam tu. Sekarang pula saya terfikir, saya ni boleh hidup ke tidak sampai bila-bila untuk rasa komisen daripada Tuan Wow. Tapi saya tak risau dah, sebab kalau saya meninggal, saya punya isteri jadi janda kaya. Auzubillah, jangan. Sebab komisen semua dia yang akan ambil, sebab komisen kita dekat Tuan Wow ni kita boleh wariskan. Walaupun saya meninggal, insya-Allah komisen saya semua tu saya dah agi-agikan dengan anak bini saya, insya-Allah. Janganlah dulu. Saya mau hidup panjang lagi. So saya tak risau dah. Apa lagi? Ini yang saya kata tadi, perniagaan. Bila sebelum saya resign tu juga saya dah buat branch, office. So masa tu saya dah naik branch. So inilah perniagaan. Sebab kadang-kadang ada orang dekat luar sana ni tak pandang tahu bisnes SIM card Tuan Wow. Alah, apa punya bisnes kan ni? Macam cikai je. Modal 12 ringgit 50 sen boleh pergi mana ni bisnes ni? Jangan pandang rendah. Seperti yang saya cakap tadi, daripada SIM card Tuan Wow ni Anda boleh buat perniagaan. Perniagaan kalau nak lebih grand, buat office. Saya ada office. Alhamdulillah, sehingga hari ini masih ada office. Dan seperti anda tengok tu, ini office saya di Keningau. Office saya dekat Keningau ni, saya punya office branch Ton Excel tu, depan tu saya buat jual pisang goreng pula. Bisnes makin bertambah. Kan? Tengok, jangan pandang rendah dengan sekeping SIM card. Macam-macam dia boleh bagi anda. Saya ada tanam pisang, pisang tu saya bawa pergi depan office ni, saya goreng pisang depan tu. Tu pisang goreng cheese. Alhamdulillah. Memang jadi viral juga pisang goreng cheese saya suatu masa di Keningau hari tu. Ini semua tinggal kenangan. Pisang goreng ni tiada sudah, saya buat jadi restoran sudah. Semua dekat sana yang pisang goreng tu. So SIM card ni boleh bagi anda buat bisnes sampai yang grand-grand. Sebab ada orang bilang, alah tak ada office, tak ada apa. Tu boleh buat office. Alhamdulillah. Saya punya office sampai sekarang masih ada. Yang ni office saya di KK, di Kota Kinabalu. Dan Alhamdulillah, office tu saya lagi tu, sebab abang saya ni, abang saya yang tuna, yang tepi sekali tu abang saya, dia ni lama dengan ABX. Jadi ABX offer kami untuk jadi subcon. So dekat office saya sekarang di KK tu, dia jadi dua sudah. Satu untuk Tuan Wow, satu untuk ABX. Kami jadi subcon. Tengok, nampak tak? Daripada sekeping SIM card tadi tu, bila buat bisnes sampai saya ada office, saya ada profile, profile company. Bila anda buat bisnes, anda akan belajar. Benda ni saya pun dulu tak pandai. Tapi dari SIM card inilah segala-galanya berkembang. Satu demi satu muncul, peluang muncul, dan akhirnya yang terbaru ni kami start dah nak hampir setahun, kami dapat subcon dengan ABX. So yang Shopee semua tu kami antara yang menghantar dekat KK ni lah. So tengok, bisnes daripada bisnes SIM card dia berkembang banyak. So yang ni office ni abang saya yang handle. So tengok, nampak tak? Daripada sekeping SIM card tu macam-macam sebenarnya dia boleh bagi kepada anda. Kalau saya tak ada office ni, ABX tak akan pandang saya. Dia akan, sebab nak dapatkan subcon ni, profile company anda kena kuat. Bila tengok income dari Tuan Wow dah banyak macam tu, so mereka bagi kami peluang. Tengok, itu adalah bisnes. Kalau anda tak pandang bisnes keping SIM card ni, memang silap lah. Dia boleh pergi sangat-sangat jauh sampai yang anda tak boleh bayangkan. Ini lagi yang saya nak share. Sekeping SIM card boleh beli rumah, bang. Nak tak beli rumah? Dan jangan bagi tahu orang. Sekarang saya ada 8 buah rumah dah. Alhamdulillah. Sangat bersyukur. Semuanya beli gunakan statement Tuan Wow.
Bila komisen banyak, komisen layak untuk beli rumah, Anda boleh beli rumah. Okey, rumah yang saya tunjuk dekat sebelah ni, dekat skrin ni adalah rumah yang saya duduk sekarang. Okey, ini nilai dia sekarang. Okey, ini bukan nak riak, saya nak tunjukkan kepada Anda kehebatan SIM card ni. Nilai rumah ni sekarang 520, lebih kurang 5254. 500,000, setengah juta dah nilai dia sekarang. Saya baru duduk 2 tahun. Masa saya beli ni 400 lebih. Sekarang nilai sudah setengah juta. Bayangkan daripada SIM card, sekeping SIM card ni boleh beli rumah macam ni. Okay, saya sekarang ada 8 biji rumah, yang lain tu ada yang saya sewakan. Ada yang keluarga yang duduk. Tengok tak? Nampak tak? Saya bukan riak tau, bukan saya nak menunjuk-nunjuk. Tak ada guna saya nak tunjuk menunjuk-nunjuk untuk Anda. Saya nak Anda tengok kehebatan SIM card ni, boleh pergi jauh ke tak. Okay, saya bukan cakap saya terbaik tau, sebab banyak lagi di luar sana income saya baru 5 angka. Di luar sana yang 6 angka pun ada. Properti diorang beli pun ada. Ada yang beli rumah dah harga 2 juta. Yang beli harga rumah 2 juta itulah yang ajar saya. Okay, dia yang ajar saya macam mana nak guna pendapatan daripada Tuan Wow untuk beli properti. Okay, alhamdulillah. Sampai sekarang, ya Allah, saya sangat bersyukur. Saya pun tak sangka saya boleh memiliki rumah yang macam tu. Sebab saya sekarang, target saya nak ada 10 biji rumah. Okay, kalau semua saya sewakan, insya-Allah ada 100 daripada satu rumah pun, okay, yang bersih, 100 sebulan, 10 rumah, 1000 sebulan. 1000 sebulan siapa nak bagi? Itu pendapatan tambahan lagi untuk saya. Okay, sehingga sekarang saya tak kerja. Last saya thumbprint yang dekat gambar tu, sehingga sekarang saya dah tak pernah thumbprint, tak pernah punch card. Office saya dekat rumah saja. Office saya Keningau, adik saya jaga. Office saya Keke, abang saya yang jaga. Saya sangat bersyukur. Saya ada keluarga yang sangat support saya. So saya handle segala-galanya dari rumah saja. Saya ada CCTV, saya buat marketing, saya handle financial. Kewangan company semua saya akan atur juga. Saya akan tengok. Okay, sangat-sangat hebat tau SIM card Tuan Wow ni. Okay. Apa yang tidak hebatnya? Kenapa Anda boleh buat loan? Sebab Anda bayar income tax. Sejak buat Tuan Wow ni, saya bayar income tax sangat-sangat banyak. Okey, ini adalah income tax yang paling banyak sekali saya pernah bayar setahun. Nilai dia 21,000 setahun bayar income tax. Ini income tax untuk tahun 2017. Yang ini taksiran 2018, ini adalah bayaran yang sudah dibuat pada 2017. Siapa yang paham tentang income tax, dia faham lah tu. Pada 2018 saya punya income tax dalam 16,000 kalau saya tidak silap. Semakin lama saya belajar macam mana pengurusan income tax. Okey, bila kita sudah kena income tax tinggi macam ini, kita akan belajar macam mana untuk kurangkan tax. Bukan kurangkan tax, urus cukai. Inilah yang saya punya auditor ajar, kawan-kawan accountant yang ajar. Dia cakap jangan lari daripada cukai, tapi urus cukai. Okey, cara dia urus sampai saya satu masa saya banyak tahu pergi belajar dengan personal coaching, dengan orang-orang yang property, orang-orang account. Saya nak belajar macam mana nak urus benda-benda ni semua sampai saya boleh buka company Sendirian Berhad. Inilah company Sendirian Berhad. Sebelum ni tak pernah pun dalam fikiran boleh jadi direktur. Kalau dari penjabat awam nak jadi pengarah ingat senang. Buka Sendirian Berhad, Anda boleh jadi pengarah terus. Chopper, pengarah, CEO, tu boleh dapat daripada SIM card Tuan Wow. Jangan pandang rendah dengan SIM card Tuan Wow ni. Macam-macam Anda boleh buat. Okey, bila dah ada Sendirian Berhad ni, alhamdulillah saya dah pandai urus cukai. Cukai semakin berkurang dan berkurang. So saya sebab dalam bisnes Anda boleh berbelanja dulu baru bayar cukai. Okey, berbelanja untuk kembangkan lagi bisnes. Itu kerajaan suka. Kalau lari daripada cukai, Anda akan dikejar. Sampai lubang cacing pun akan dikejar. So, inilah kekuatan di SIM card Tuan Wow. Tuan Wow, dia akan hantar tahu pendapatan kita ni. So, siapa yang pendapatan tinggi, jangan lari daripada cukai. Saya sangat-sangat beri Anda amaran. Sebab petang tadi, ada seorang kawan saya, dia first level saya, WhatsApp saya. Dia kena kejar cukai, sekarang cukai tertunggak dia 85,000. Terduduk kawan tu.
Oke, dia tanya saya, minta pendapat dan nasihat apa yang perlu dibuat. Alhamdulillah saya ada bagi sedikit lah, jadi saya berdoa agar urusan dia dengan income tax dipermudahkan. Dia buat SIM card Tonwow juga tahu. Dia buat SIM card Tonwow sekarang income tax kejar dia 85.000 dia kena bayar dengan income tax. So dia kena buktikan dulu perbelanjaan dia baru boleh dapat kurang. So jangan lari daripada cukai. Okey, Tonwow setiap tahun akan antar laporan ke lembaga hasil dalam negeri. Anda punya komisen berapa setiap bulan. So jangan terlalu suka tengok komisen tinggi sampai Anda lupa kewajiban Anda kepada negara. Apa dia? Bayar cukai. Oke, dulu saya pun berkira tahu mau bayar cukai. Saya bilang, bah, tuan saya tempat saya mengeluh selalu dengan Tuan Mazlan lah. Sifu Mazlan, Sifu, aduh saya kena cukai 21.000 lah Sifu. Ay, mak, ruginya nak bayar cukai ini Sifu. Terus saya kena hantam lah sama Sifu Mazlan Abbas. Apalah, cukai ini kan untuk bantu orang susah, buat jalan raya, buat hospital, bagi beasiswa sana, bagi tolong sana, tolong sini. Kau tak mau tolong orang kah? Terdidik kepada kepala otak saya. Oh iyalah. Jadi saya niatkan dalam hati, bagilah, bayarlah cukai itu. Oke, klik, pejam mata aja, tekan je klik tu, bayar cukai. So income yang tinggi 2.000 sebulan, 3.000 sebulan, berhati-hati antar laporan declare tax Anda, declare income Anda, kena hantar cukai. Oke, dari cukai ini kalau Anda bayar 21.000 setahun, bank akan call Anda selalu. May I speak to Mr. Sulaiman, please? Tengok, orang putih dia call. Saya Sulaiman, ada apa? Oke, cik. Saya daripada bank sekian-sekian. Cik berminat tak nak buat loan? Cik berminat tak nak buat quick cash? Cik berminat tak? Kami ada offer kad kredit. Limit dia macam ni. Jenuh nak layan bank, call offer Anda bermacam-macam. Sebab apa? Pendapatan Anda di income tax sangat tinggi. Mereka nampak bila Anda bayar cukai tinggi, macam-macam kerajaan boleh berikan kepada Anda. Sambit borang, saya nak beli Mustang, nak beli kereta Ferrari, nak beli Lamborghini, boleh, yang penting layak. Bayar income tax, bank akan pandang dan selut dengan Anda. Oke, sebab itu, kaum-kaum, ini bukan nak resis lah Ini ilmu kewangan. Macam mana orang Cina di luar sana, kedai runcit kecil saja pun, tapi boleh ada kereta besar, ada rumah besar. Sebab apa? Inilah kuncinya, income tax. Mereka bayar income tax. Mereka bagi tahu government, bagi tahu bank-bank semua, mereka ada pendapatan yang orang cakap yang stabil. Jadi bank pun yakin dan percaya untuk bagi mereka pinjaman. Orang kita nak bayar income tax RM10 pun berkira. Sebab itu susah nak lepas, nak beli rumah, nak beli kereta. Sebab apa? Kedekut. Tak mau bayar income tax. Komisen banyak. Tak mau bayar income tax. Apa dah? Nanti kena kejar baru tahu. Oke, bayar income tax. Kawan-kawan yang ada komisen tinggi, bayar income tax. Bila bayar income tax, macam-macam Anda akan dapat nanti. So, bila income tax saya banyak, saya buat company, alhamdulillah income tax saya semakin turun dan seiring dengan perkembangan saya belajar pengurusan keuangan. Alhamdulillah. Siapa yang nak belajar benda-benda macam ni, boleh je WhatsApp saya, call saya, nak datang dekat rumah saya pun boleh. Kalau nak ajak saya pergi jauh-jauh, saya malas nak keluar rumah. Saya lelaki yang paling malas nak keluar rumah kalau tak ada urusan. So kita next. Berapa lama dah saya bercakap ni? Oke. Ini saya nak sharing. Oke, betul tak SIM card ni bagi pendapatan pasif? Pasif ni apa dia? Anda buat sekali gaji berkali-kali. Tapi janganlah daftar satu orang je lepas tu nak harap komisen 10.000 setiap bulan. Tak logik lah. Kan? Oke, tengok ni yang sebelah kiri ke kanan Anda. Sebelah skrin ni, sebelah kiri. Oke, yang ni memang proven tuan. 2016 saya masuk yang ICU. Tak menajah hampir 1 tahun. Komisen tetap masuk. Tengok, nampak tak? Inilah yang dinamakan tabung kecemasan. Oke, Anda dah buat kerja sampai satu masa Anda berhenti, tapi hasil Anda masih tetap dapat. Oke, sangat bersyukur tahu. Yang ni saya tak tahu, saya punya testimoni. Yang ni saya copy je. Ini saya tak tahu. Saya tak ambil banyak tahu. Ini salah satu je.
Sebab nanti ada orang cakap, alah baji banyak-banyak semua penipu je tu. Boleh copy mana-mana, boleh buat mana-mana. Tak payah percaya cakap saya, pergi cari sendiri bukti-bukti ni. Banyak sebenarnya di luar sana. Okey, sebelah kanan ni, ini yang terjadi kepada saya punya level 1 sendiri. Okey, puan tu dia meninggal, arwah dah. Okey, dia meninggal, masa tu keluarga dia pun tak tahu sebenarnya di Tun Wau ni ada bantuan akhirat kematian. So dia lepas meninggal beberapa hari baru saya terfikir, dia ni ahli Tun Wau, layak untuk dapat bantuan akhirat kematian. So saya bantu abang ni, sebab yang tu bekas pegawai saya, isteri dia tu, saya bantu. Saya minta dokumen-dokumen, saya tolonglah. Saya cakap dia tak pandai nak urus semua tu, tak apa. Saya mungkin ini adalah balasan saya untuk isteri dia, arwah isteri dia yang baik hati tu dekat saya juga. Sebab dulu masa kerja tu dia pegawai, saya ni belaci je dulu. Dia kadang-kadang belanja saya makan, so saya bantulah. Saya bantu, submit semua, alhamdulillah dapat juga RM1,000. Tengok, guna SIM card Tun Wau pun boleh dapat bantuan akhirat kematian. SIM card lain dapat tak? Mungkin tak ada peluang kan? So yang lain tu untuk bantuan akhirat kematian ni dia ada syarat juga. Anda boleh refer dekat laman web HQ ya. Ada syarat-syarat dekat situ. Anda sebagai user saja pun boleh dapat bantuan akhirat kematian ni juga. Dia ada syarat lah. Seperti biasalah, ni duit adalah duit bonus free. So dia ada syarat dia untuk dapat. Tapi memang boleh dapat. Okey, anda tengok syarat tu je. Okey, yang ni bonus. Dapat syukur, tak dapat apa boleh buat, mungkin tak ada rezeki. Okey, setiap benda tu ada kriteria dia. Okey. Apa lagi yang best dekat Tun Wau ni? Dia bagi anda peluang untuk travel. Ini sebelum Covid lah. Okey. Sebelum Covid dia bagi hadiah macam-macam. Alhamdulillah daripada Tun Wau ni lah saya boleh jejak kaki keluar negara. Saya tak pernah keluar negara sebelum ni. Okey. First time saya keluar negara kami kena bawa pergi Bangkok, Thailand 2013. Okey. Pertama HQ pergi Perth, tapi time tu saya tak perform lagi. Saya baru buat Tun Wau ni, Tun Excel masa tu saya tak perform lagi, jadi saya tak layak lagi ikut masa tu. So bila 2013 start dari sana saya dah banyak dah ikut Tun Wau hampir setiap tahun. Pergi Bangkok, Thailand, pergi Bali, Indonesia, Bandung, Beijing, Dubai, Ho Chi Minh, pergi Mekah, okey. First negara saya pergi Bangkok, lepas tu saya dapat menang hadiah daripada Tun Wau. Okey, Tun Wau ni pun bagi tahu package umrah. Anda capai certain commission, anda akan diberikan package umrah. Okey, tapi sekarang ni PKP, so memang tak boleh keluar negara lah. Okey. Inilah pergi Paris. Saya sangat tak sangka tahu saya boleh pergi London. Orang kampung masuk London, pergi Abu Dhabi, pergi Dubai. Okey, ni gambar dekat bawah ni. Hard Rock Hotel Bali. Dari sana lah, dari Indonesia ni lah. Bila jumpa Hard Rock ni, dari situ saya minat untuk beli baju Hard Rock. Macam ni, baju Hard Rock juga. Ini beli di Dubai. Okey, semua negara yang Tun Wau bawa ada Hard Rock, saya mesti pergi Hard Rock dia. Okey, contoh tu pergi London. Hard Rock mesti beli baju Hard Rock. Pergi mana-mana sekalipun ada Hard Rock, mesti beli baju dia. Okay? Jadi saya kolektor untuk Hard Rock lah sekarang. Alhamdulillah, sangat seronok tau. Siapa sangka dari singkat Tun Wau ni, saya anak kampung, anak petani, boleh pijak kota Paris tu. Perancis, saya tak tahu pun dulu saya pergi pijak tu Perancis. Lepas tu pergi Amsterdam. Netherlands tu saya tidak tahu. Pergi London, England pula London ni. Ya Allah, saya tidak tahu. UK ke England. Saya pun tidak tahu. Saya tahu London. Wah, saya sangat bersyukur. Anak kampung boleh pijak London. Siapa yang bawa SIM card? Sekeping SIM card boleh bawa ke sana. Free, yang semua tu free. Siap bagi duit poket lagi. So, buatlah bisnes ni betul-betul. Okay? Boleh jadi jutawan tak dekat bisnes ni? Boleh. Anda tak aktif macam mana pun, menaja sikit-sikit pun boleh jadi jutawan. Ni contoh dia. Abdul Hafiz. Dia pemenang cabutan bertuah 1 juta. Dapatlah juga interframe bergambar dengan dia hari itu. Okey, ini masa sambutan Chinese New Year tahun 9 ya, saya lupa sudah.
Oke, tengok. Hadiah 1 juta tau. Ini bukan tipu tau. Banyak mata memandang. Banyak bukti-bukti masih hidup. SIM card Tuan Wow bagi orang 1 juta. Gila 1 juta. Tapi kalau saya kira komisen saya dari dulu sehingga sekarang dah lebih 1 juta. Dah lebih 2 juta dah. Alhamdulillah komisen saya kalau kumpul lah. Kalau kumpul saya lupa bila lah saya kira tu berapa tahun saya punya komisen. Dia memang juta lebih sudah time itu. Saya lupa bila saya kira. Sekarang yang latest pun saya tak kira berapa terkumpul dari awal saya punya komisen. Sangat bersyukur. Senang tahu mau kira sebab setiap tahun HQ keluarkan CP58. CP58 ini adalah pendapatan Anda yang akan diberikan kepada LHDN. Oke, LHDN akan tahu pendapatan Anda. Dari sanalah Anda akan dikejar income tax kalau Anda tak declare cukai. Oke, jadi user pun sekarang ni sangat banyak cabutan bertuah daripada HQ. Yang baru-baru ni apa dia? Cabutan bertuah untuk top up. Oke, boleh menang top up setengah tahun Setengah tahun kalau saya tak silap. Saya lupa sudah. Saya tengok macam-macam lah HQ punya ni. Macam-macam dia bagi. Duit dia bagi. Ni umrah dia bagi, cabutan bertuah dia bagi, top up dia bagi, voucher dia bagi. Macam-macam lah. Saya tak tahulah apa lagi nanti dia nak bagi. Macam-macam lah Tuan Wow ni. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, kerja vs bisnes. Ini yang saya sering saya nak relaxkan dengan bisnes kita. Sebab kalau untuk kerja, kita kena maki dengan bos. Oke, hujan panas pergi kerja, balik pergi pagi, pergi gelap, balik gelap. Semua tu kita boleh tahan. Tapi kenapa untuk bisnes sendiri, yang untungnya tu Anda sendiri yang nikmati, Anda tak mampu bertahan. Apa bisnes sekalipun, saya bagi tahu Anda tak ada yang senang. Semuanya 1001 macam cabaran yang Anda akan tempuhi sebelum dapat rasa manisnya kejayaan. Seperti SIM card Tuan Wow juga. Saya tidak cakap semudah petik jari je tahu. So, kalau semudah petik jari, semua orang jadi jutawan di Tuan Wow. Allah itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Kejayaan diberi kepada orang yang sabar dalam berusaha. Bukan sabar duduk diam-diam. Oke, buat Tuan Wow tapi diam-diam je, duduk je. Daftar 1, 2 orang terus duduk diam-diam. Macam mana nak dapat komisen? Daftar 2 orang harap komisen 1.000 sebulan. 10.000 sebulan. Alah, come on lah. Logik akal. Oke, nak dapat komisen banyak, buat kerja banyak-banyak. Oke, saya walaupun sudah lama dalam Tuan Wow ni, oke, ada orang baru yang buat Tuan Wow ni, komisen mereka jauh lebih banyak daripada saya. Ada. Sebab apa? Kerja mereka lagi kuat daripada saya. Itu rezeki yang Allah telah berikan. Oke, Allah berikan rezeki yang sangat banyak pada orang yang berusaha, yang sabar dalam berusaha. Usaha dia sangat banyak. Oke, kalau Anda buat biasa-biasa, komisen Anda biasa-biasa. Anda buat luar biasa, komisen Anda pasti luar biasa. Adil ke? Orang yang duduk tidur je dengan orang yang kuat berusaha. Tapi kuat berusaha ni banyak komisen dia. Yang tidur tu kalau banyak komisen dia, mungkin sebelum ni dia sudah berusaha bergila-gila. Oke, macam saya lah sekarang, alhamdulillah. Oke, saya tidur 24 jam pun komisen insya-Allah tetap masuk setiap 21 hari bulan 5 angka sebulan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sebab ini adalah usaha saya sebelum ni. Dan sehingga kini saya masih menaja. Oke, tak banyak, ada sedikit. Ada masa dia banyak, ada masa dia sedikit. Tapi saya tak pernah lupakan SIM card Tuan Wow ni. Sebab ini adalah main income saya. Saya ada banyak bisnes lain tau. Oke, ini saya nak terangkan juga. Oke, masa PKP ni, saya ada buat restoran. Saya ada buat macam-macam bisnes. Sebenarnya saya ada bisnes sampingan ni tau. Oke, jual nasi lemak pun ada apa semua, macam-macam. Tapi bila PKP melanda, semua bisnes saya tu semua drop. Tiada sales. Kenapa tiada sales? Office tutup. Komisen saya dari mana? Ni, dari SIM card Tuan Wow. Semasa PKP tidak pernah sebulan pun komisen saya tak ada. Setiap bulan dia pasti ada komisen. 5 angka setiap bulan. Meningkat adalah. Sebab apa meningkat? Sebab bila PKP orang duduk rumah saja. Bila duduk rumah handphone 24 jam. Bila handphone 24 jam, top up lah diorang tu. So, nak guna data, nak guna call apa semua. Jadi komisen boleh naik.
Oke, kalau dia turun pun turun sikit, lepas tu dia naik lagi, turun sikit, naik lagi. Saya ada banyak bisnes tahu. Bisnes ni maksudnya bukan semua bisnes cari-cari orang. Bisnes cari orang saya ni ada penapis nak buat bisnes. Saya tidak akan ambil semua bisnes untuk dibuat. Saya banyak bisnes di luar, saya bagi abang dan keluarga saya buat juga. Macam restoran apa semua tu, saya ada semua tu. Tapi bila PKP semua close down, semua tutup, tiada sales. Tapi di SIM card Tuan Wow, commission tetap masuk setiap bulan. Nampak tak tu real passive income? Memang tak boleh lawan tau bisnes ni. Sekeping SIM card ni memang tak boleh lawan penangan dia. Memang sangat hebat. Dekat situ saya terfikir, gila betul SIM card Tuan Wow ni. Bisnes lain semua tak ada sales. Bisnes lain semua tak ada untung. Tapi SIM card Tuan Wow pasti konsisten bagi komisen dekat kita. So jangan pandang rendah dengan bisnes ni. Kalau anda belum join, cepat-cepat join. Kalau anda nak cari duit lah. Okay? Kalau yang sudah join tu, jangan malas-malas. Kalau komisen baru kecil tu, buat pulun kau-kau. Sakit satu kali, buat 2 tahun. Buat 2 tahun ni betul-betul. Saya buat 2 tahun je betul-betul. Yang all out. Itu 2 tahun tu pun, yang tahun pertama tu pun 6 bulan pertama saya masih macam tu je buat. Tak serius sangat. Dia lepas 6 bulan kemudian baru saya serius buat. So saya buat 1 tahun setengah lebih kurang macam tu. Komisen saya hasil dia sampai sekarang. Kalau sebulan saya tak menaja pun komisen tetap 5 angka. Okay, tak, setakat ni tak pernah lagi lah saya tak menaja setiap bulan. Setiap bulan pasti akan menaja paling kurang 3-4 orang, 5 orang. Sebab ada masa juga saya malas. Okay, bila malas, saya duduk tidur je, online je, tengok movie je, tengok Korea, tengok Naruto, anime. Okay, saya orang yang suka tengok dan saya tak suka keluar rumah. So walaupun saya tak menaja sikit pun komisen tetap masuk. Inilah yang hebatnya bisnes ni. Bisnes saya yang lain, kalau saya tutup kedai sehari, mana ada sales. Tapi kos tetap ada, nak bayar sewa, pekerja nak bayar, bisnes SIM card Tuan Wow. Setakat ni bagi saya tak ada yang boleh tanding. Bisnes modal sangat kecil. Peratusan untuk kerugian tiada. Pernah tak dengar orang rugi RM10, 50 sen, RM10, 20 sen bunuh diri? Tak pernah lagi orang bunuh diri gara-gara RM10. Jadi tahu saya. Oke, kenapa Anda perlu buat bisnes ni? Sebab dia, seperti saya cakap tadi, dia produk keperluan semua orang. Oke, duit top up ni Anda memang ada setiap bulan. Setiap bulan Anda gunalah SIM card apa di luar sana sekalipun, Anda tetap akan keluar duit setiap bulan untuk bayar top up. Daripada bayar SIM card yang tak ada bagi Anda peluang perniagaan, tiada bagi Anda peluang voucher apa semua tu, rugi, baik masuk guna SIM card yang bagi Anda peluang perniagaan dan bagi macam-macam, khairat kematian semua tu. Okey, berkualiti, liputan meluas. Okey, guna line Digi. Nanti Digi Celcom akan merge, insya-Allah line lagi kuat lah. Oke, tidak bermusim. Ini yang saya cakap tadi tu, tidak bermusim. PKP ke raya ke apakah tidak bermusim. Dia setiap bulan akan berjalan. Oke, kui raya bila dia akan top sales, masa raya aja lah. Oke. Payung bila akan top sales, masa hujan je lah. Oke, tapi top up tiada musim, tetap. Pasaran luas. Kenapa pasaran luas? Kalau Anda baru daftar ataupun Anda belum daftar, Anda daftar, pasaran Anda sangat luas. Sebab apa? Mak, bapak, ayah sama lah tuh. Oke, anak, adik, Pak Nga, Pak Long, semua tuh prospek Anda. Tengok kiri, kanan, depan, belakang, semua orang pakai handphone. Bagi mereka SIM card. Kalau Anda sebagai ketua rumah tangga, oke, Anda gunakan kuasa veto. Istri, guna SIM card nih. Yalah, Anda bayar top up, bagi dia orang top up. Daripada rugi, baik dia top up, Anda dapat komisen. Oke, setiap bulan tanya, dah top up belum? Belum top up, bagi dia top up. Tak rugi tau, bagi dia top up, Anda dapat komisen balik. Sampai satu masa wife pun mengeluh, bang, top up saya dah beribu dah ni, tak habis-habis. Best tau guna SIM card Tuan Wow. Jadi ada anak-anak, bagi SIM card anak-anak tu pakai, biar mereka top up, Anda yang belikan mereka top up, Anda dapat juga komisen. Oke, banyak manfaat dekat SIM card Tuan Wow ni. So pasaran sangat luas. Tengok depan kiri kanan depan belakang semua orang pakai handphone. Itu semua adalah prospek Anda. Anda cakap tak pandai cakap, jangan risau.
Okey, ini sekarang revolusi dekat Tonwau sekarang, dekat HQ sekarang. Kami ada meeting baru-baru. Okey, ini adalah revolusi di mana selepas ni kita dekat Tonwau kita akan lagi mudahkan ahli-ahli untuk mengembangkan lagi Tonwau ni. Cara dia macam mana tahu? Okey, lepas ni anda boleh invite rakan-rakan anda guna link. Mereka akan tekan link tu untuk join sesi macam ni. Pengenalan. Okey, dia ada sesi untuk belajar. Yang ni kepada pengenalan saja. Okey. Anda cakap tak pandai cakap, bagi diorang link, diorang tengok live. Diorang ada nak tanya, diorang boleh tanya. So anda tak perlu bercakap pun, tak perlu pun terangkan dengan mereka, tak perlu pun belajar kalau malas nak belajar. Sebab nak kalau cakap macam mana ahli saya nak belajar, kita ada kelas juga. Okey, sekarang Tonwau ni dah buat revolusi. Tonwau sekarang ni sedang moving forward. Okey, orang putih kata moving forward. Kita maju lagi selangkah di mana kita mengambil inisiatif untuk membantu ahli-ahli di seluruh negara, seluruh dalam Malaysia ni, kita bantu mereka. Ada yang cakap, Allah saya tak pandai cakap lah, saya tak pandai nak terangkan lah, tak payah risau. Lepas ni anda hanya perlu hantar link saja kepada mereka, biar mereka dengar sendiri daripada speaker-speaker yang bertugas pada hari-hari tersebut. Okay? Seperti malam ni, saya ditugaskan untuk sharing kepada anda. So, bagi prospek-prospek anda, bagi link. Tengok sendiri ni. Luangkan masa sejam. Tengok benda ni. Okay? Biar mereka tengok. Nak mendalam ni lagi, nak ilmu lagi. Okay, kita ada sisi ilmu lagi nanti. So, anda tak perlu susah-susah nak terangkan, nak belajar kalau anda malas. Sebab kadang-kadang ramai tu orang malas. Kadang-kadang saya sendiri pun malas. Tapi sekarang ni Tonwau macam, apa orang cakap, macam makanan lah. Sebab hari-hari dah kan. So, saya pun memang dah lama berkecimpung dengan Tonwau. So, kalau cakap tak pandai cakap, dah lupakan alasan itu. Sebab sekarang tukang cakap sudah ramai. Okay? Sekarang dekat HQ ni kami punya jadual sudah penuh. Sampai bulan 12 sudah penuh. Jadual untuk bercakap bagi pihak anda. So, tiada lagi alasan saya tak pandai cakap. Saya tak pandai nak terangkan. Saya tidak tahu. Tolong stop alasan tersebut. Bagi mereka link, suruh mereka tengok sendiri. Kalau dulu, alah, susahlah, sibuklah nak pergi HQ, tidak masalah nak pergi dengar preview. Sekarang tak payah risau. Handphone mereka ada, malam hari Rabu, malam hari Jumaat, ada preview, ada sisi ilmu, belajar-belajar, bagi mereka, biar mereka tengok sendiri. Okay? Susah-susah dekat YouTube pun ada. Tapi nak lagi best, tengok preview yang HQ sediakan. Seperti malam ini. Okay? So, tak perlu risau lagi. Okay? Yang keenam, modal sangat rendah. Ya Allah, modal dia sekarang RM10.20. RM10 bang. RM10 pun nak kena tanya bini lagi ke bang. Allah bang, malu bang. Beras kita beli bang, RM10 pun nak tanya bini. Kalau bini cakap nak tanya husband itu saya boleh terima lagi bang. Sebab dia nak minta berkat. Tapi alah bang, RM10. Kak, RM10 kak. Takkan berkira RM10 kak. Simpan RM10 tak sampai sehari kak. Hilang RM10 pun saya tak rasa tak meroyan lagi lah. Okay. So, modal sangat rendah. Mudah duplikasi. Sangat mudah. Macam saya cakap tadi, ajak mereka tekan je link. Okay. Biar kami yang bantu anda bercakap dekat depan nanti ni. Okay. Syarikat kuku. Syarikat sampai dari 2010. Saya start 2012. Sampailah sekarang. Ada tanda-tanda tak orang tak nak top up? Tidak. Sebab top up memang keperluan. Okay. Tengok telco mana yang selalu bagi orang hadiah. Ada tak? Kalau telco M, telco C, pernah tak bagi voucher ke, poin ke yang boleh tukar apa-apa yang barang-barang tu kah? Ada tak dia bagi duit? M ada bagi duit tak? Tu macam tadi jutawan tu 1 juta. M ada bagi duit? C ada bagi duit? Tak ada. SIM card Tonwau ni lah. Sangat banyak bagi orang duit. Kereta berlambak, BMW. Apalagi kereta sebelum-sebelum ni, cabutan mertua, sangat banyak. Boleh tengok rujuk sejarah dekat HQ. Oh, sangat banyak. Kalau nak tanya lagi ni syarikat kuku atau tidak, saya tanya dulu anda. Anda punya umur panjang atau tidak? Silap-silap anda duluan. Janganlah anda. Silap-silap kita ni dulu mati daripada HQ. Sebab top up ni sangat-sangat keperluan. Okey, 10 masa yang tepat untuk daftar. Sebab sekarang senang je nak daftar. Apps pun ada. Okey.
diisi pun ada data entry center. Kalau Anda tak pandai, boleh gunakan diisi untuk top up. Oke, ini adalah bisnis yang Anda tak perlu servis customer Anda. Jual kopi setiap bulan, bang, kopi ada lagi tak? Cukup lagi tak? Bukan saya nak ni bukan saya nak kutuk ke apa, ini contoh. Oke, orang pakai kereta, bang, kereta sudah servis belum? Mobil servis, mau call orang, mau tanya. Oke, yang ini top up Anda tak payah suruh, dia akan top up sendirinya. Lagi-lagi kalau gaduh dengan awek, gaduh dengan Pak Wer, confirm. Tengah malam pun cari top up. Oke, Anda tak payahlah tanya, bang sudah top up ke belum? Tak payah. So, top up memang keperluan setiap bulan. So, tak perlu servis pelanggan. Oke, minimum servis kumpulan. Oke, sekarang kita sudah ada online learning. So, tak perlu lagi susah-susah. Ada banyak grup yang akan bantu Anda. Oke, penyertaan prospek hampir 100%. Yalah, modal RM10. Aduh, kalau itu pun tak boleh, saya sangat-sangatlah pening tengok. Oke, tidak ganggu kerja atau bisnis sedia Anda. Anda buatlah kerja. Tak akan kacau. Ada bisnis tak akan kacau. Sebab apa? Semua orang pakai handphone. Anda kerja pakai handphone, bisnis pun tetap pakai handphone. So, mau tidak mau, bisnis ini memang sudah ada di dalam persekitaran Anda. So, sangat-sangat rugi kalau Anda tak gunakan manfaat ini untuk buat bisnis ini. Oke, data tak hangus sehingga 3 kali baki. Ini carry forward. Oke, ini antara kelebihan di SIM card Tonwau. Oke, mau habis dah. Yang ini saya review saja. Oke, SIM card Tonwau ni dia bagi voucher, cabutan mertua, rebate tunai ini dulu adalah. Sekarang macam dah tak ada ni. Khairat kematian, pendapatan pasif. Oke, saya review lagi semula sebelum berakhir. Oke, peluang perniagaan SIM card Tonwau ni bagi Anda peluang perniagaan. SIM card yang lain di luar sana tak bagi pun Anda peluang ni. Bila tak ada peluang perniagaan, Anda tak ada pendapatan tambahan. Dekat Tonwau ada, Anda ada peluang. Anda buat, Anda dapat. Nak dapat banyak, sabar dalam berusaha. Sebab mula-mula tu memang Anda akan rasa susah. Sebab Anda tak pandai lagi. Anda dalam proses belajar. Macam kerja jugalah. Mana ada orang masuk kerja first day terus pandai. Sebulan terus pandai semua. Tak. Kerja mesti lama. Utai dulu baru semua makan macam petik kacang je. Makan kacang je. Okay? Baru boleh dapat tabung kecemasan dan juga kebebasan keuangan. Berapa modal? RM12.50 saja tuan-tuan. Yang tak daftar lagi itu, janganlah lepaskan peluang. Sekeping SIM card ni saja boleh bagi Anda bermacam-macam. Buktinya tak payah jauh depan Anda sekarang. Oke, kalau cakap saya menipu, boleh datang tengok saya sendiri, bertanya dengan kawan-kawan saya sendiri, boleh tengok Facebook saya tadi. Oke, Facebook saya tadi kalau yang tak nampak lagi, oke, Facebook saya boleh tengok view Facebook saya. Oke, dalam tu banyak juga saya punya testimoni. Oke, boleh tengok saya di Sulaiman Ismail. Jangan add lah, kalau nak berkawan jangan add, tekan follow. Sebab saya hanya approve orang-orang yang belum join Tonwau saja. So saya nak jadikan prospek. Dekat Facebook ni tempat saya berniaga juga. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Kalau ada soalan boleh tanya. Oke, sebelum saya akhiri kita buat sesi soal jawab. Ada yang nak tanya kah tentang Tonwau ni? Minta maaf ya, malam ni memang tak ada marketing plan dicerita sebab malam ni saya akan terangkan ke arah kebebasan keuangan. Apa SIM card ni boleh bagi Anda? Oke, ada soalan tak? Boleh tanya. Boleh unmute dan tanya kalau ada soalan. Oke, Heri. Oke, silakan Heri. Heri ada nak tanya? Heri ada nak tanya tak? Ya, saya nak tanya. Apa cara tuan buat marketing ya untuk dapatkan penajaan? Okey tuan. Okey, ini cerita saya dulu ya. Masa saya kerja dulu, ini masa saya mula-mula berkecimpung lah. Saya memang 100% online tuan. Sebab masa kerja dulu saya memang sangat busy. Yang ada saya boleh buat guna handphone saja dulu macam tu. Saya memang guna iklan, saya tembak pilih grup-grup. Lagi satu dulu pesaing tak banyak sangat lagi.
So saya memang tembak kau-kau. Kalau sekarang persaingan ada, so pendekatan untuk masa sekarang ni bagi saya offline dan online, offline lagi kuat sikit. Okay, daripada online. Kalau online Anda kena buat connection dulu dengan prospek. Tak boleh direct. Kalau dulu boleh direct, sekarang tak boleh direct sebab terlalu banyak dah iklan Tuan Wow dekat Facebook ataupun media sosial. Kadang-kadang orang cakap Tuan Wow, padahal mereka tak tahu benda itu sebenarnya. Cuma bila sebab Tuan Wow ni dah terlalu famous dah, tapi kadang-kadang orang bilang Tuan Wow, tapi sebenarnya mereka tak tahu pun benda tu. Just sebut Tuan Wow saja. So sebab itu saya cakap berkawan dulu. Say hi dulu, add dulu, cara dia macam tu. Jangan direct. Orang tak teknik direct sekarang dah tak kena dah, memang tak boleh jalan. So kalau cara saya dulu memang online 100%. Okay, kalau sekarang online kena ubah, tak boleh macam ikut macam saya dulu yang tembak dekat grup. Dulu cara saya tembak dekat grup, saya tunjukkan apa yang saya dapat. Sekarang nak tunjuk apa yang kita dapat, kita kena maki je banyak. Orang banyak gunakan kita punya gambar untuk tujuan yang lain. So teknik tu dah tak boleh pakai sekarang. Kalau nak online kena buat connection dulu dengan prospek. Tak boleh direct. Kalau offline, offline sangat-sangat hebat sekarang. Sebab modal sekarang RM10 saja. Kalau offline, kalau depan-depan ni RM10, takkan dia tak boleh keluar duit. So kalau offline dia lagi kuat lah sekarang ni bagi saya. Okay, Tuan Heri. Itu saja saya punya jawapan Tuan Heri. Rakan-rakan lain ada soalan lagi? Hai. Okay, Tuan Iqbal. Ya Tuan. Ayah buat ni. Okey, alhamdulillah, terbaik. Ayah dah ni, ayah buat tua ni dah 2 tahun dah. 2 tahun. Alhamdulillah, tahniah Tuan. Ya, soalannya Tuan, apa dia yang saya boleh bantu? Nak top up fee tu, apa? Apa dia? Nak top up fee tu. Alamak, saya kurang jelas lah Tuan. Top up. Okey, top up. Top up free tu. Top up free tu. Okey, tengok memo Tuan. Tengok dekat laman web HQ, ada memo dekat situ, ada pengumuman dekat situ, cara-cara dia. Tuan ada grup tak? Ada grup Tuan Wow tak? Ada. Dalam tu ada tu, bagi tahu. Sebab dia ada dia punya kriteria tu. Top up bila-bila dia ada cabutan pada sekian hari bulan. Boleh tengok dekat memo tu nanti. Okey? Alright. Okey, terima kasih Tuan. Okey, yang lain ada soalan lagi? Nak tanya-tanya pasal macam mana saya dapat itu, macam mana saya dapat ni, boleh tanya saya. Ada soalan lagi tak? Ada yang nak tanya boleh raise hand ya, ataupun boleh unmute terus. Ada lagi tak? Boleh tak saya tahu dekat dalam ni ada 121 orang, ada tak sesiapa yang belum daftar lagi? Ada tak? Boleh perkenalkan diri anda, bercakap dengan saya sekejap. Ada tak yang belum daftar lagi daripada 121 orang ni? Kalau tak nak bercakap, raise hand je lah. Tekan raise hand tu, yang bentuk tangan tu. Ada tak? Malu-malu kucing malam ni. Zikri. Okey, Tuan Zikri tak daftar lagi Okey, kalau ada nak tanya boleh tanya saya. Kalau rasa-rasa nak tanya. Tuan Amiruddin pun tak daftar lagi. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Kalau ada yang nak tanya boleh tanya dengan saya. Assalamualaikum. Tuan Zikri. Saya nak tanya Tuan Sulaiman. Okey, silakan. Okey, pasal income tax tadi, dia kena campur, contoh kalau campur akaun satu, dia campur semua tu, contoh lebih 4,000. Kena income tax ke ataupun dia declare. Dekat CP58, Tuan boleh download tau. CP58 tu dekat laman web HQ. Dia akan bagi tahu total commission Tuan. Dia akan bagi tahu tu total commission Tuan setahun berapa. Contoh. Boleh nampak tu Tuan. Tapi kalau total commission 4,000 sebulan Tuan, dia kira lah, Tuan. Macam mana? Bulanan ke macam mana? Kena declare. Declare income tax setahun Tuan.
Yang tu boleh cari kawan-kawan. Maksudnya tak kira lah kita campur akaun 1 ke 2 ke 3 macam tu. Betul. Yang itu anda akan dapat dekat laman web HQ. Boleh masuk dekat laman web HQ. Macam sekarang tahun 2021 kan. Tuan tak ganti tahun tu. Ganti pergi tahun 2020. Okey, dekat sebelah dia nanti tu ada button CP58. Okey, tuan klik button CP58 tu, tuan akan tengok tuan punya pendapatan tahun dekat tahun berapa. Dia akan ada bagi pecahan di situ. Komisen berapa, kalau tuan ada dapat hadiah-hadiah tunai pun dia akan masukkan situ. Kalau komisen sebulan 4,000 tuan declare cukai tuan. Sebelum tuan kena kejar. Declare cukai. Saya sangat-sangat sarankan. Jangan sampai nanti kena kejar cukai. Time tu memang pening. Macam kawan saya tadi, saya sangat bersimpati juga dengan dia sebab dia terbagi tahu dia sekarang kena dapat surat daripada LSJ 85K. Boleh Tuan Zikri faham tak yang saya terangkan tadi? Tuan Zikri. Nurat tambah sikit boleh? Apa dia? Nurat tambah sikit pasal boleh. Okey. Untuk borang borang tu CP58 ini kalau tak ada dekat cik punya insentif tu, maksudnya bila login cik punya portal ahli, lepas tu pergi dekat bahagian untuk yang 2021 sekarang ni untuk 2020 lah. So 2020 kalau tak ada, cik boleh email kat kita request untuk CP58 tu. Sebab kat situ kita akan letak untuk 5,000 ke atas lah. Tapi kalau macam cik nak declare, cik boleh request kat kita. Tak ada masalah. So kita akan hantar by email. Itulah. Terima kasih. Okay, Tuan Zikri. Terjawab tak Tuan Zikri? Oh, hilang dah. Dekat bawah. Okey, Tuan Amiruddin, ada soalan? Okey, Tuan Amiruddin boleh unmute kalau nak soal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuan, apa khabar Tuan? Baik. Alhamdulillah Tuan. Ya Tuan. Saya diperkenalkan oleh Ahmad Nordin lah. Okey. Tak tahulah dia ada sini tidak. Okey Tuan. Jadi saya belum daftar lagi, belum. Oh, terbaik Tuan. Belum apa ni yakin lagi lah sama ada saya sekarang ini Unifi Mobile. Okey Tuan. Jadi saya pakai dua. Satu saya pakai SIM card, satu Unifi Mobile. Okey. Jadi kalau mau tukar ini Unity Mobile ini, saya takut macam mana dia punya kesan kan. Okey, begini Tuan. Sorry lah, saya bercakap macam lawat Sabah sebab saya pernah kerja di Sabah. Okey, tiada masalah Tuan. As long saya boleh faham apa yang Tuan tanya tu. Okey Tuan, macam ni Tuan. Okey. Yang ini cadangan saya lah ya. Okey. Ya. Bila Unify SIM card Tuan pakai, okey, dia mungkin ada kontrak ataupun tak ada kontrak. Tapi bagi saya, kalau Tuan nak berkecimpung dalam bisnes ni, kalau SIM card tu Tuan tak boleh pindahkan, okey, cadangan saya Tuan daftar je dulu nombor baru. Okey, so Tuan ada 2 SIM card lah. Kalau sekarang ni ada 2 SIM card, tambah lagi 1 SIM card, jadi 3 SIM card lah. Okey, Tuan try dulu. Tuan try dulu buat bisnes ni, nak tengok macam mana dia. So kalau dari SIM card je, Tuan nak dapatkan nombor tu, so kita nak buat bisnes ni sebab kita nak cari duit. Betul kan? Kita nak tambah pendapatan. So daftar je. Biarlah ada 1 nombor baru. Ada orang tanya saya, SIM card ni lain dia tak ada lah dekat rumah saya. Tak payah guna pun boleh SIM card tu. Daftar, simpan bawah bantal pun tak ada masalah. Yang penting setiap bulan jangan lupa top up dia. Okey, kita nak cari duit, kita daftar, kita simpan dia, tapi buat penajaan setiap bulan. Caranya kita pergi cerita-cerita. Tak pandai cerita, bagi mereka link. Macam Tuan Mak Nordin kan, dia bagi Tuan link untuk tengok Zoom malam ni. Betul tak? Tuan buat cara yang sama. Bagi dekat kawan-kawan, anak bini, apa semua, bagi mereka tengok. Biar kami yang tolong jelaskan. So SIM card tu nak gunakan tak nak gunakan, itu cerita nombor 2. Yang penting jangan lupa untuk top up SIM card itu setiap bulan. Supaya dia tak expired. Pasal dia begini. Okey.
Yang Unifi Mobile tu baru sebulan saya pakai. Dia ada kontrak lagi tu tuan. Memang tak boleh pindah lagi number dia tu. Dan tu dia kontrak setahun ke 2 tahun? Saya tak pastilah, mungkin tak tahu lah setahun. Okey, tak payah pening yang tu tuan. Tuan daftar je dah nombor baru dulu. Nombor tu tak kisahlah tuan nak pakai ke tak nak pakai ke, simpan ke, jangan hilang je lah. Okey, tuan simpan je. Tuan dapatkan ID je dulu. SIM card ni tak guna pun tak ada masalah tuan, tak ada masalah. Yang bermasalah bila tuan ada SIM card, tuan tak top up ataupun tak buat penajaan. Tak top up tu pun masalah juga. Kalau SIM card expired, buat penajaan 1000 orang sekalipun tetap expired account. So cadangan saya, daftar je SIM card tu, ambil je dulu nombor baru. Daftar berapa ringgit? RM12.50 saja tuan. Ya betul lah, RM12.50 saja. Top up setiap bulan berapa ringgit? Top up setiap bulan untuk dapat layak komisen kena top up RM30 sebulan tuan. Berarti RM30 setiap bulan lah? Ya betul tuan. RM30 setiap bulan. Yang tu ada teknik-teknik dia tuan. Tuan daftar beberapa orang setiap bulan, memang tuan akan boleh cover semua tu. Sampai boleh dapat beli kereta, beli rumah, macam saya sharing tadi tu. Tuan nampak tak saya sharing dari awal tadi? Tidak. Saya ketinggalan. Tak apa tuan, tak apa. Mungkin next time tuan boleh tengok lagi. Sebab dari bisnes ni sangat macam-macam benda tuan boleh dapat. Ini ada dengan cuba-cuba dulu tuan. Saya nampak ada recording ni, boleh dapatkah recording ini? Yang tu saya tak pasti. HQ? Ada HQ? Ya tuan, recording tu buat masa ni kami ada masalah teknikal dengan staff yang buat video. So buat masa ni tak ada lagi. Kami akan upload ke YouTube tapi bukan dalam masa terdekat ni lah. Tapi kalau pergi ke YouTube kami dah ada banyak video yang lain. Mungkin ada yang tuan boleh berminat lah. Boleh tengok di situ. YouTube Tuan Wow HQ ya. Okey, terima kasih. Sama-sama tuan. Tuan daftar ya tuan, RM12.50 je tuan. Memang tak rugilah daftar tu. Okey, nanti kita akan ajar macam mana nak buat. Saya akan daftar melalui Ahmad Nordin lah. Betul. Kontak dengan dia, cakap saya nak daftar malam ni juga. Cakap dengan dia. Saya nak daftar malam ni juga, insya-Allah. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, Amy 01. Ada apa-apa soalan tak Amy? Boleh unmute, boleh tanya. Selamat pagi, Tuan. Ya, pagi. Apa kabar? Ya, ada. Nak minta tanya, saya baru register satu customer Lightpad nombor baru. Sudah top up beli paket. Lepas tu guna berapa hari tak boleh guna, tak ada signal. Dan pun dia error, dia tulis no SIM detected. Sudah restart pun, SIM pun tak boleh. Tukar phone lain, cuba kat phone lain pun tak boleh. Sudah tukar dekat handphone lain pun sudah tukar lah. Sudah buat on dekat SIM card tempat lain pun tak dapat juga. Ya, lepas tu SIM card yang lain yang okey punya masuk phone ini pun okey juga. Okey. Macam yang itu mungkin masalah teknikal. Dah call HQ ataupun WhatsApp dengan HQ tak sebelum ni? Ada. Dan mereka suggest tanya DG dan mungkin kena buat SIM gantian ke? Saya dengar. Mungkin SIM card tu rosak mungkin. Kalau dah guna dekat handphone lain masih sama juga, mungkin SIM card itu rosak. Dalam app dia okey. Semua paket semua, kredit semua okey. Tak ada masalah. Apps boleh buka dekat mana-mana handphone. Ya. Apps asal ada data boleh buka. Cuma SIM card tu saya risau dia punya chip rosak. Tapi chip jarang rosak chip ni. Ya. Dia sangat jarang rosak. Dia selalu tukar-tukar SIM card ke? Tak juga. Okey, macam ni saya sarankan buat je SIM card gantian. Kalau dah cuba dekat beberapa handphone tak dapat, saya sarankan buat SIM card gantian je lah. SIM card gantian je. Dan SIM card gantian ada charge kah? Macam ni punya case. Dia memang with cost. Betul. Beli RM10. SIM card gantian beli RM10 saja. Excuse. Saya pun Tuan Wow punya dealer juga. Sambung pasal tadi Amy cakapnya. Amy tu anak saya lah. Okey. Jadi berkenaan dengan kes tadi tu,
Dia ada telefon DG. DG tak kata SIM card tu rosak. Tapi dia kata dia cek line tu macam ada problem di kawasan kita. Lepas tu dia kata dia orang akan uruskan dia lagi beberapa bulan. Jadi kita customer mana boleh tunggu itu package duk jalan. Jadi saya tengok macam nak kata SIM card punya problem. Tak juga ini mungkin masalah teknikal di kawasan tu lah tuan. Yang tu. Tapi kita ada pakai juga number lain, SIM card lain tak ada masalah. Ya, dia bergantung dengan telco tuan. Tak sama je Tuan Wow dia. SIM card. Tuan Wow juga. Beberapa SIM card. Itu saya rasa bukan masalah lain dah tu tuan. Saya rasa tu memang masalah SIM card tu. Mula-mula register pada 30 hari bulan. Top up 50, lepas tu 2 hari bulan beli package. Okey tuan. Okey begini tuan. Tuan, nanti WhatsApp SQ ada tak nak WhatsApp dengan siapa-siapa untuk highlight benda ni? You kata kena refer dekat DG dulu. Lepas tu refer balik. Dia kata tukar SIM card. Saya rasa kalau tukar SIM card pun mungkin juga tak jadi, tak okey juga. Macam mana duit? Okey, tak apa. Macam ni. Macam ni, saya sarankan kita tukar SIM card dulu. Maknanya buat pergantian SIM card dulu. Kita cuba dulu macam mana. Boleh request, maknanya boleh hantar dulu permohonan melalui WhatsApp ataupun email ke kita. WhatsApp boleh WhatsApp ke 010-512-9768. Ni WhatsApp HQ lah. Ataupun cik boleh email terus ke support@tongrow.net. Kita akan bantu. Pernah dah. Yang tu bagian teknikal tu tuan. Tak apa, yang tu HQ akan bantu tu tuan. Saya rasa ini kaitan dengan technical DG, bahagian DG. Selalunya sebab Tuan Wow kan MOU dengan DG. Kalau pasal commission, register apa semua tentunya Tuan Wow-nya. Ya, betul. Jadi pasal line ni biasanya DG yang handle. Betul, technical memang DG lah. Tapi kalau cik dah report dekat DG kan? Tapi DG dia kata macam tu saja. Saya rasa perlu lagi sekali. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Cik boleh email ke support@tongrow.net. Cik bagi tahu kronologi. Maknanya cik dah call DG. Lepas tu cik dah, dan diorang advise macam mana. So nanti kita akan check lagi sekali dengan DG lah. Further checking. Sebab baru ni beberapa 2 hari lalu kot anak saya ada call, dia macam tak refer sangat kepada technician tu sebab dia macam dia selesai sendiri dengan kata sebab sekarang kan semua ada upgrade 4G ke 5G lah ni yang itu lain tu tune talk lah. Sebab kalau kata kawasan saya ada tak apa cik buat yang macam Cik Nurul cakap tadi tu. Ceritakan semula kronologi tu dekat WhatsApp ataupun email dekat HQ. Nanti mereka akan bantu cik. Yang ni masalah teknikal. Yang ni insyaAllah kita akan bantu cik. Yang tu cik jangan risau. Okey cik? Okey Amy? Okey, thank you. Alright, terima kasih. Okey, ada soalan lagi tak? Mungkin last 2-3 soalan sebelum kita akhiri sesi kita malam ni. Ada soalan? Boleh tanya kalau ada soalan lagi. Nak tanya betul ke tidak Tuan Wow ni boleh buat tu, betul ke tidak Tuan Wow boleh dapat macam ni. Yang tu yang saya suka. Kalau masalah teknikal, itu saya sarankan WhatsApp dengan HQ ataupun email dengan HQ. Betul ke ni? Halo. Ya, Tuan Syarul Nizam. Ada soalan Tuan Syarul? Hai. Hai. Saya Jessica. Oh, Jessica. Ya. Okay, dari Petaling Jaya. Oke, PJ. Oke. Teruskan apa soalannya? Soalan saya, setiap kali kami daftarkan orang tuh, kami scan IC itu nama orang lain yang akan keluar, bukan nama yang di scan yang sepatutnya keluar. Dan susah mau edit. Oh, edit memang tidak boleh?
Edit memang tidak boleh. Oke, nama orang lain yang keluar tuh maksudnya postcode yang itu semua kayak yang terkeluar atau nama memang nama orang lain? Contoh lah kan, kami scan nama tuh sebenarnya Peri, tapi yang nama keluar dia Re, begitu. Oh, oke. Susah mau edit, kena balik-balik scan, kena balik-balik scan. Ya betul. Oke, begini. Jangan scan gambar yang sama. Dia masalah dia tuh selalunya bila saya buat pendaftaran, saya pun kadang-kadang dapat masalah macam tuh. Dia sebenarnya berpunca daripada kualiti gambar kita. Kalau kita gambar, bila kita scan dia keluar macam tuh, oke, jangan sudah pakai scan gambar tuh. Kamu gambar balik itu IC gambar yang lain. Maksudnya gambar lain lah, jangan pakai gambar yang sama untuk scan OCR. Dia memang akan jadi macam tuh. Cari gambar yang ngam-ngam cun. Ya, memang kami buat begitu juga. Mau kena scan 5 kali begitu baru dia boleh detect. Memang begitu tuh, sebab dia bergantung dengan dia bermasalah dengan kualiti gambar. Kualiti gambar yang masa kita gambar. Itu tuh selalu masalah dia. Sebab saya pun pernah kena, bukan pernah kena, kadang-kadang kena juga macam tuh. Macam tadi pun saya scan pasport. Kalau pasport lagi terutamanya. Lagi-lagi kalau gambar yang kamu scan tuh adalah gambar yang orang lain kirim. Itu pun memang kadang-kadang bermasalah. So kamu kena coba gambar yang berbeza. Kena gambar-gambar yang berbeza. Kalau selalu masalah macam tuh. Kalau boleh lah kan, boleh kasih edit lah. Kasih yang bila kita gambar tuh, kalau nama lain boleh edit. Yang itu tidak boleh, sebab itu peraturan SKMM. Sebab itu banyak orang salah guna tuh. Sebab itu tidak boleh edit. Ya, itu kita tertakluk dengan perundangan negara. Sebab bila kami di booth, bila macam ramai yang mendaftar, terstuck di situ, banyak customer yang lari, bah. Oke, begini, saya sarankan, masa yang mau mendaftar ramai-ramai itu, cari orang yang guna iPhone. iPhone lagi masalah, bos. Android lagi yang menggambar tuh kali. Dia tidak pandai menggambar tuh kali. Sebab dia ini perlukan teknik menggambar juga sebenarnya. Kalau gambar tuh kualiti dia tidak cantik, memang kadang-kadang salah tuh. Lagi satu, ini yang saya perasan. Kalau nama tuh berdouble, itu pun selalu bermasalah. Kalau nama dia berdouble, yang dua space. Itu pun memang bermasalah. So kena gambar balik-balik. Balik-balik ada punya jawaban nih kan? Ya, itulah orang bilang Tuhan itu maha adil. Dia bagi kejayaan sama orang yang sabar. Sabar menempuhi masalah itu. Kan? Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Satu lagi Puan, kalau masa ambil gambar tu kena pastikan dia punya pencahayaan tu tak ada pencahayaan, dengan juga pastikan tak ada apa-apa dekat atas IC tu. Maknanya macam letak apa-apa wording kat atas tu ke. So itu salah satu cara untuk OCR berjaya lah. Kalau IC dalam plastik-plastik lagi, kadang-kadang ada yang pakai cover IC itu kan. Tak boleh juga. Kalau ada itu memang susah tuh. Kena keluarkan IC itu betul-betul. Dia semua bergantung pada kualiti gambar kamu. Cantik gambar kamu, senang lah dia baca tuh. Oke, paham. Oke, thank you. Oke, Jessica. Oke, ada lagi soalan? Ya, ada soalan Tuan. Oke, silakan. Saya mau bertanya nih Tuan. Ya. Saya punya downline nih, dia ada 3 account. Oke. Lepas tuh account pertama tuh SIM card-nya tuh expired lah sudah kan. Oke. Lepas tuh account kedua dia masih aktif dan account yang ketiga pun masih aktif lagi. Oke, bila account kedua tersebut contohnya macam dia isi kredit tuh, adakah saya dapat tuh commission tuh? Commission daripada account kedua dapat Tuan, sebab account kedua dia itu adalah level ke-1 ke level kedua Tuan. Dia buat 3 level kan, begini kan? Ini ya, Tuan Excel kan Tuan Plus Tuan? Tuan Excel. Dapat Tuan, sebab dia account 2 dia itu adalah level 2 Tuan, tetap dapat commission untuk level 2. Tetap dapat Tuan.
Okey Akaun pula. pindah tu pun tetap dapat. Tuan tetap dapat juga. Dia tiada istilah putus tuan. Kecuali kalau level ketiga ke bawah. Kalau tuan masih light member ataupun normal member. Kalau dia JC ke atas, baru dia infinity. Kecuali sudah sampai sama pangkat. Baru dia akan putus. Kalau normal member tetap masih dapat ini tuan. Okey, kalau yang apa kalau TWP pula macam mana? Kalau sekiranya berlaku benda tu. TWP dia pasap. Tu pasap. Dia reverse pasap. Dia tengok yang tuan punya tu direct ataupun pasap punya orang. Dia punya sistem lain tuan. Tuan tahu marketing TWP? Tak berapa lah. Yang tu tuan buat TWE, fokus TWE saja tuan. Tak payah mau belajar benda yang tuan tidak buat. So nanti tuan pening. Okey. Okey tuan ya. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama tuan. Ya, ada soalan lagi? Okey, 96 mata memandang. Ada soalan lagi? Mungkin soalan terakhir mungkin. Sebelum kita akhiri kita punya sesi pada malam ni. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Okey, saya bagi 1 minit. Kalau tak ada, saya rasa kita boleh akhiri dah sesi untuk malam ni. Okey. Ya, ada siapa yang nak bertanya tu? Ya, saya bertanya sikit. Okay, tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, silakan soalannya. Saya nak tanya satu soalan tuan. Okey, silakan tuan. Seperti apa downline kita yang banyak dia yang dah hampir expired. Dia dah banyak merah gitu lah. Okey. Beberapa bulan agak-agak itu boleh expired terus. Okey. Okey. Kalau dia dah expired terus, boleh tak di continue balik? Daftar semula tuan. Daftar semula baru boleh continue. Dia dengan ID barulah. Kalau dia expired berapa lama? Bulan? Tak ada masalah tuan. Dia expired terus daftar pun boleh juga. Tidak ada masalah. Okey. Dan satu lagi soalan saya. Okey, teruskan tak? Seperti apa yang diwawakan sekarang, cabutan bertuah tu ataupun diri sendiri nak pusing ke atau HQ yang pusing kan? Oh, yang tu HQ yang akan jawab. Okey. Tim HQ? Apa dia tuan? Tolong ulang sekali lagi. Untuk cabutan bertuah tu. Yang top up percuma ni kan? Betul. Yang tu sistem cabutan dia macam mana tuan? Okey, ini akan dilakukan oleh sistem kami. So dia akan dipilih secara rawak lah. Bila nama-nama yang memenuhi kriteria atau memenuhi syarat, dia akan masuk ke dalam sistem dan sistem akan memilih lah pada tarikh-tarikh yang tertentu tu. Sistem yang akan pilih tuan. Oh, HQ akan pilih. Ya, dia ada sistem. Sistem tu nanti akan membuat pemilihan. Okey. Okey. Ada soalan lagi tuan? Cakap ni tu je lah. Okey tuan, harap dapat membantu jawab soalan-soalan tu lah ya tuan ya. Tuan jangan berputus asa ya. Merah tu sangat biasa tuan. Saya pun banyak juga merah. Jangan putus asa. Teruskan usaha tuan. Bukan kita tak sebis, kita WhatsApp sebis, jangan nak hampir mati-mati. Tapi dia orang buat bodoh lah itu. Tak apa tuan. Yang tu lepas ni tuan, kalau tuan ada grup yang aktif lagi, lepas ni ajak mereka untuk hadir bersama-sama dalam sesi-sesi preview seperti ini. So lepas ni HQ akan lebih agresif buat benda ni sebab kita nak bantu lebih ramai orang. Okay, kita dah ada revolusi, kita dah ada buat penambahbaikan dalam penyampaian kita lah. Lepas ni dia ada sesi untuk belajar cara-cara pendaftaran,
belajar tentang marketing plan. Oke, kita akan buat sentiasa. Dia HQ dah susun siap-siap jadual dia. Oke, sekarang sampai bulan 12 insya Allah dah penuh dah semua aktiviti yang akan dilaksanakan secara online. So tidak payah lagi nak keluar-keluar rumah, tak payah nak pergi susah-susah nak jumpa-jumpa. Sekarang semua online je, dari handphone pun boleh. So kita harap dapat membantu lagi lah aktif ahli-ahli untuk aktif selepas ini. Oke Tuan ya, jangan putus asa Tuan ya. Teruskan usaha. Kita duduk rumah pun boleh tengok. Betul Tuan. Betul Tuan. Sambil isap rokok pun boleh layan Tuan. Pakaikan tiket. Betul Tuan. Alright Tuan. Terima kasih Tuan. Pasal kita ada grup. Takkan dia orang tak nampak. Link-link yang bagi takkan dia orang tak buka. Kita hari-hari upline kita push kita mesti nak tengok. Buka. Saya memang tiap call Tuan, try call satu-satu. Try call. Boleh tu Tuan. InsyaAllah lepas ni kita akan tingkatkan lagi lah aktiviti daripada HQ lepas ni. Okay, insyaAllah Tuan. Okay Tuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, rasanya. Sorry ya, Slay. Nak tambah sikit saya Chia sini. Seperti yang Ali tadi yang tanya, setiap hari Rabu pukul 8.30 malam kita akan ada sesi penerangan seperti hari ini. Semua orang boleh join dan saya harap member-member yang tak biasa nak buat online ke offline ke tak apa, minta kamu semua bawa prospek. Kalau kamu tak pandai nak buat penjelasan tentang program atau pujuk diorang mengapa nak buat Tunbau, biar leader macam kita punya leader hari ini, Cik Sulaiman Ismail, boleh terangkan untuk kamu. Dan selang-selang hari Jumaat malam, kita akan ada sesi mendalami Tunbau, di mana kamu akan belajar tentang product knowledge, tentang commission calculation. Topik-topik semua ni yang mendalami Tunbau ni akan dianjurkan selang-selang hari Jumaat malam 8.30 juga. Dan setiap bulan ada satu sesi pada hari Jumaat malam juga 8.30 di mana kita akan mengajar free. Kita akan jemput master Sifu online, macam mana cari prospek melalui Facebook, macam mana buat bisnes melalui online, macam mana guna WhatsApp dapat prospek, close prospek. Sesi-sesi ni kalau kamu nak belajar kat luar kena bayar beribu-ribu. Tetapi Tunbau kita adakan sesi ni semua free untuk kamu. So, yang penting sekali, informasi semua anjuran sesi Akademika Tunbau ni boleh didapat di website Tunbau atau Facebook HQ Tunbau. Pasti kamu ada follow Facebook HQ Tunbau supaya kamu dapat notifikasi bila kita ada menganjurkan sesi-sesi yang boleh mendorong kamu berjaya dalam bisnes Tunbau. Seperti speaker malam ni, Cik Abang Sulaiman Slay, dan harap semua boleh belilah tanah 10 ekar, rumah 18 buah, Farali 2 biji. Nanti belanja saya minum TSC kosong. Terima kasih. Ya, Slay, take over. Thank you, Mr. Chia. Okay. Ada lagi soalan tak? Last saya buka ni. Kalau tak ada, saya rasa dah kita boleh akhiri dah sesi kita pada malam ni. So, saya harap yang belum daftar tu cepat-cepat daftar. Kalau boleh malam ni juga. Alah, RM12.50 je pun. Takkan RM12.50 pun nak simpan lagi bang. Oi. Buatlah bang. Buat bisnes ni. Memang sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat gila hasil dia. Kalau buat betul-betul kena dengan cara itulah sabar sabar dalam berusaha buat bisnes ni pasti gila-gila bang. Abang akan rasa gila tengok duit yang masuk dalam account bank tu. Saya sekarang kadang-kadang masih tak percaya lagi. Duit tu masih banyak lagi dalam account macam tu. Okey, ada soalan lagi tak? Sampai 10. Kiraan 10 tak ada soalan, saya rasa kita boleh akhiri dah. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mohon maaf sangat-sangat. Oke, bukan maksud saya untuk menunjuk-nunjuk ataupun riak dengan apa yang saya dapat, tapi saya nak buktikan kepada Anda, jangan pandang rendah dengan bisnes SIM card Tuan Wow ni. Walaupun modalnya RM12.50, tapi hasilnya seperti Anda diberikan cek kosong. Anda nak berapa hasilnya? Anda sendiri tulis. Tulisan tu ialah tulisan dengan usaha Anda. Oke, banyak usaha Anda. Anda sabar dalam berusaha, insya-Allah banyaklah hasil Anda nanti. Oke, sekian saja daripada saya. Oke, saya Slay, boleh follow Facebook saya juga. Kalau nak bertanya boleh call saya. Oke, kalau yang nak join dengan orang yang ajak Anda, yang telah perkenalkan dengan Anda. Kalau cakap dia tak pandai, jangan risau. Kita ada sesi-sesi seperti ini. Kami boleh bantu Anda. Anda join dengan orang yang ajak Anda tuh. Oke, sebab dengan dia nanti Anda pun boleh berkolaborasi. Oke, boleh membantu sesama sendiri. Oke, jangan join dengan orang yang speaker macam saya, tak payah. Saya tak nak Anda join dengan saya, join dengan orang yang bawa Anda. Oke, dia yang perkenalkan dengan Anda, hargai dia. Oke, jadi bersama-sama dengan dia cipta kejayaan di Tuan Wow ini. InsyaAllah. Oke, akhir kata sekali lagi saya ingin memohon maaf dan terima kasih kepada Tuan Wow, kepada HQ beri peluang saya untuk berkongsi tips-tips atau perkongsian saya. Salah dan silap saya mohon maaf. Itu saja, kita berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Kita jumpa di puncak kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.